Yang sahih di RTM, #MyPRU15. Terima kasih kerana memilih yang sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Sabtu 19 November 2022. Saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Lebih 70% keluar mengundi. Kematian calon PN PRU ke-15 Dun Tioman ditetapkan pada 7 Disember. Assalamualaikum, salam sejahtera. Pilihan Raya Umum ke-15 PRU ke-15 mencatat pertambahan jumlah pengundi berbanding PRU sebelum ini meskipun peratusan yang keluar mengundi dilihat lebih rendah. Sehingga pukul 4 petang, 70% pengundi bersamaan lebih 14.59 juta pemilih berdaftar telah menunaikan tanggungjawab mereka. Ini merupakan pertambahan 2.3 juta pengundi berbanding PRU ke-14. Pada PRU ke-15, terdapat pertambahan 1.39 juta pengundi baharu yang berusia 18 hingga 20 tahun. Pada sebelah pagi, faktor hujan lebat di beberapa negeri dilihat menjejaskan sedikit kegairahan pengundi. Statistik pukul 9 pagi menunjukkan hanya 9% keluar mengundi sebelum bilangannya meningkat kepada 20% sejam kemudian. Menjelang 11 pagi, 31% keluar mengundi dan jumlah itu terus meningkat kepada 42% menjelang 12 tengah hari. Pada pukul 1 tengah hari, 50% pengundi direkodkan sebelum bilangannya mencapai 58% pada pukul 2 petang. Sejam kemudian, 65% pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing sebelum bilangannya mencecah 70% pada pukul 4 petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menyasarkan jumlah pengundi PRU ke-15 melebihi 77% sehingga waktu pengundian ditutup pada pukul 6 petang. Peratusan keluar mengundi menjadi penanda aras utama bagi mengukur tahap penglibatan rakyat dalam sistem demokrasi berparlimen negara. Ia juga cerminan pengukuhan demokrasi dan sikap semasa rakyat terhadap proses politik yang sedang berlangsung. Tumpuan seluruh rakyat Malaysia kini pastinya terarah kepada pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Untuk perinciannya, kita akan bersama Syamimi Saripan di sana. Silakan. Farhatul, Fathil, waktu yang dinantikan bakal tiba. Selama 14 hari berkempen oleh semua calon-calon dan warga masyarakat juga telah menunaikan tanggungjawab masing-masing pada hari ini. Dalam berapa jam saja lagi kita akan mengetahui siapakah bakal pemimpin yang akan mengemudi negara nanti tanpa diragui keabsahannya. Dan dengan mencatatkan 70% jumlah pengundi setakat jam 4 petang tadi, ini bukti mentaliti masyarakat semakin cakna akan amalan demokrasi negara yang dizahirkan dengan cara terbaik iaitu dengan mengundi pada hari ini. Untuk makluman anda, PRU ke-15 mencatatkan 220 kerusi dipertandingkan di kerusi parlimen, manakala 2 lagi kerusi parlimen terpaksa ditangguhkan. Ini susulan calon daripada Pakatan Harapan di Parlimen Padang Serai M. Karupaya meninggal dunia pada 5 November lalu. Selain menggantung pengundian di 11 pusat mengundi di bahagian pilihan raya Parlimen Baram kerana keadaan cuaca yang tidak baik serta menyebabkan petugas tidak dapat sampai ke tempat bertugas sama ada melalui laluan udara, darat dan air. Bagi kerusi DUN menyaksikan pertarungan di 116 DUN di Pahang, Perlis dan Perak. Satu kerusi DUN lagi terpaksa ditangguhkan selepas calon Perikatan Nasional PN, Mat Yunus Ramli meninggal dunia pada awal pagi tadi. Apa yang saya boleh kongsikan setakat 7.30 petang tadi, keputusan tidak rasmi menunjukkan gabungan Parti Sarawak mendahului dengan 24 kerusi, Pakatan Harapan 222 kerusi,
Pakatan Harapan sebanyak 22 kerusi, Barisan Nasional 13 kerusi, manakala Perikatan Nasional 12 kerusi. Namun ini sekadar bacaan awal, sebaliknya keputusan rasmi perlu menunggu keputusan secara rasmi oleh pihak SPR dari semasa ke semasa. Dan kepada semua penonton, pastikan anda mendapatkan maklumat dan juga keputusan rasmi sempena PRU ke-15 di SPR sendiri, ataupun terus bersiaran bersama kami di RTM, kerana yang sahih hanya di RTM. #MyPRU15. Kita akan bersama dengan rakan tugas di Bera. Dian, apa perkembangan di sana? Baik, terima kasih Syamimi. Langsung dari Pusat Penjumlahan Rasmi Undi Parlimen Bera P090 di Dewan Konvensyen Majlis Daerah Bera. Dan proses penjumlahan undi di Parlimen Bera pada malam ini diketuai oleh Datuk Zaman Azam Muhammad Sarif, iaitu Pegawai Daerah Bera selaku Pegawai Pengurus Pilihan Raya bagi Parlimen P090 Bera. Dan di Dewan Konvensyen Majlis Daerah Bera pada malam ini, pada hari ini, menyaksikan kumpulan pertama peti undi tiba pada kira-kira pukul 5.50 petang tadi, iaitu peti undi dari Sekolah Kebangsaan Guai bagi Dun Guai. Dan kita lihat di paparan skrin keputusan tidak rasmi undi bagi Parlimen Bera, iaitu keputusan tidak rasmi undi di Parlimen Bera setakat ini menyaksikan calon dari Barisan Nasional Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mendahului calon dari Pakatan Harapan Abbas Awang, dan juga calon daripada Perikatan iaitu Datuk Asmawi Harun dengan sebanyak 258 undi dengan majoriti sebanyak majoriti jumlah undi sebanyak 2,584 dengan majoriti sebanyak 1,764. Dan bagi 3 Dewan Undangan Negeri DUN di bawah Parlimen Bera, iaitu DUN Guai, DUN Kemayan dan juga DUN Triang, keputusan tidak rasmi bagi DUN Kemayan iaitu saingan 2 penjuru setakat ini menyaksikan calon dari Barisan Nasional iaitu Khaizul Nizam Muhammad Zuldin mendahului calon Perikatan Nasional iaitu Ustaz Safwan Hussein sebanyak 1,564 undi dengan majoriti sebanyak 877. Bagi DUN Guai, saingan 4 penjuru calon Barisan Nasional setakat ini Datuk Sabariah Saidan mendahului sebanyak 415 undi, iaitu daripada calon lainnya Nur Aini Abdul Ghani Pakatan Harapan, Nur Hasimah Muhammad Maknul daripada Pakatan Nasional dan calon bebas Jafari Muhammad Yusof. Dan manakala bagi DUN Triang, calon dari Perikatan Nasional Muhammad Izzuddin Zulkifli mendahului calon dari Barisan Nasional dan Pakatan Harapan iaitu dengan sebanyak 121 undi. Dan untuk makluman, di Parlimen Bera ini terdapat 36 pusat mengundi dengan 132 saluran. Dan secara keseluruhan bagi Parlimen Bera ini melibatkan seramai 77,669 pemilih, yang mana berbanding pada PRU ke-15 kali ini berbanding seramai 58,711 pengundi pada PRU ke-14. Dan saya kira setakat ini dulu perkembangan dari Dewan Konvensyen Majlis Daerah Bera. Kita yang sahih di RTM #MyPRU15. Kita terus bersama dengan Taufik di Air Hitam. Silakan Taufik. Baik, terima kasih Dian di Bera. Sekarang ini saya berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi bagi P148 Air Hitam di Dewan Muafakat Air Hitam, yang mana setakat ini 13 peti undi daripada 118 peti undi sudah diterima di sini, di mana 2 peti undi awal diterima pada pukul 6.22 petang tadi. Dan untuk keputusan semasa setakat ini, setakat 8 malam ini, Barisan Nasional yang diwakili oleh penyandangnya iaitu Datuk Seri Dr. Wi Kasum mendahului dengan majoriti 262 undi, di mana beliau sedang memperoleh 1,649 undi, mengatasi calon daripada PH iaitu Syed Omar dengan 1,367 undi, dan juga PM Muhammad Syafiq A. Aziz dengan 1,033 undi. Dan kita menjangkakan keputusan penuh dijangka akan diperoleh pada pukul 10.30 malam nanti, yang akan diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya bagi P148 Air Hitam, Tuan Haji Nur Faiz Jamil. Jadi untuk ini saja perkembangan yang dapat saya kongsikan keputusan semasa bagi P148 Air Hitam. Yang sahih di RTM #MyPRU15 kembali bersama Fatil dan Farhatul di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Taufik dari Air Hitam Johor sebentar tadi.
4 peti undi pertama dibawa masuk ke pusat penjumlahan rasmi undi P107 Sungai Buloh. Pihak media dimaklumkan sebanyak 79.4% daripada 158,090 pengundi berdaftar telah mengundi. Dan untuk perkembangan terkini di sana, kita terus sahaja bersama wartawan Mohan Chinasamy yang kini berada di Dewan Kenanga Pejabat Daerah dan Tanah Petaling Sungai Buloh. Mohan. Baik, seperti yang anda sedia maklum, saya ketika ini berada di pusat penjumlahan undi iaitu di Dewan Kenanga Pejabat Daerah dan Tanah Petaling Sungai Buloh, dan buat masa ini beberapa peti undi dari 28 pusat pengundian dan 4 pusat pengundian awal P107 Sungai Buloh telah pun tiba, dan kami dimaklumkan bahawa peti undi tersebut adalah peti undi pos dan juga peti undi awal. Dan seperti mana anda dapat lihat di belakang saya di skrin putih, nama-nama calon bersama parti telah pun tertera. Namun bilangan undi masih lagi belum diletakkan oleh pihak SPR. Jadi buat sementara waktu ini kita tidak tahu penjumlahan undi mengikut calon-calon yang bertanding di P107 Sungai Buloh. Dan saya juga difahamkan setakat ini penjumlahan undi masih lagi diteruskan dan kemungkinan keputusan rasmi akan diumumkan sekitar jam 10 malam nanti sekiranya tiada kiraan semula atau sebarang halangan yang berlaku apapun ia tertaluk kepada kuasa Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Dan untuk pengetahuan anda, kesemua 32 pusat pengundian terdapat 251 saluran. Setiap saluran dianggarkan oleh pihak SPR iaitu 2 peti undi. Daripada 158,090 jumlah pengundi berdaftar, daripada jumlah tersebut 79.4% pengundi telah keluar mengundi pada hari ini. Dan itu merupakan rangkuman yang saya dapat kongsikan bersama anda yang saya di RTM #MyPRU15, dan seterusnya kita ke Sempurna bersama rakan setugas Tamrin. Silakan. Baik, terima kasih Mohan. Saudara, kali ini saya berada di Dewan Masyarakat Sempurna yang juga merupakan pusat penjumlahan rasmi undi bagi pilihan raya umum ke-15 untuk kawasan P189 Sempurna dan juga bagi kawasan pilihan raya kecil di kawasan N66 Berkaya. Untuk itu, saudara, kita terus bersama dengan yang berbahagia Encik Ali Adam Hamzah yang merupakan mewakili SPR yang akan bercerita dengan situasi terkini penjumlahan undi. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tuan, mungkin Tuan boleh berkongsi kepada penonton pada malam ini suasana atau proses pengiran undi yang sedang berlangsung ketika ini yang dilaksanakan oleh petugas-petugas pilihan raya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, seperti mana sedia maklum, di sini adalah pusat penjumlahan rasmi undi bagi P189 dan P189 Sempurna dan PRK N66 Bergaya. Di mana secara keseluruhannya P189 Sempurna dan PRK N66 Bergaya kita mempunyai 225 peti undi, di mana setakat maklumat pada 7.30 petang tadi kita telah pun menerima 52 buah peti undi, di mana peti undi pertama kita terima daripada Pulau Denawan yang diterbangkan khas menggunakan helikopter, dan kita terima pada pukul 2, sekitar dalam pukul 2 petang lah. Dan daripada lebih daripada 52 peti undi tersebut, yang bakinya kita masih lagi menerima, masih menunggu peti-peti undi yang masih lagi dalam proses pengiraan di tempat mengundi masing-masing. Okey, proses pengiraan ini juga kita sudah maklum proses pengiraan telah pun dilakukan di tempat mengundi itu sendiri, dan para KTM masih sedang membawa peti undi tersebut ke dalam pusat pengiraan rasmi undi ini, dan akan disemak semula laporan pengiraan tersebut oleh para ARO kita sebelum ditentusahkan oleh RO yang akan dijangka diumumkan rasmi oleh Tuan RO kita menjelang pukul 10 malam. Terima kasih, Tuan. Baik, saudara, dengan tadi bersama dengan yang berbaik Encik Ali Adam Hamzah yang mewakili SPR bercerita dengan proses penjumlahan undi yang ketika ini sedang berlangsung di pusat penjumlahan rasmi undi bagi PRU ke-15 bagi kawasan P189 Sempurna dan juga bagi kawasan yang undangan negeri pilihan raya kecil di N66 Bergaya. Jadi itu yang dapat kita kongsikan dari Dewan Masyarakat Tawau. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Fatil dan juga Farhatul yang sahih di RTM #MyPRU15.
Baik, terima kasih Tamrin dari Sempurna. Untuk lagi perkembangan PRU ke-15, terus setia bersama berita perdana selepas ini. Pantut mengakibatkan kesan yang serius kepada kanak-kanak dan menjejaskan prestasi pembelajaran mereka. Langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki septik. Anda masih bersama Yang Sahih dan Berimbang. PRU ke-15 bagi Dun Tioman Pahang tidak berlangsung berikutan kematian calon Perikatan Nasional PN Muhammad Yunus Ramli awal pagi tadi. Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh memaklumkan ia akan diadakan pada 7 Disember dan hari penamaan calon ditetapkan pada 24 November, manakala hari pengundian awal pula pada 3 Disember. Ini bermakna PRU ke-15 bagi Dun Tioman diadakan serentak dengan Parlimen Padang Serai susulan kematian calon Pakatan Harapan PH M. Karupaya yang juga penyandang kerusi itu pada Rabu lepas. SPR menerima writ pilihan raya yang dikembalikan oleh Pegawai Pengurus Bahagian Pilihan Raya Parlimen Rompin pagi tadi berhubung kematian calon berkenaan. Terdahulu, Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Rompin Datuk Ahmad Nasim Muhammad Siddiq memberitahu pengeluaran kertas undi bagi Dun Tioman ditangguhkan. Muhammad Yunus, 61 tahun, disahkan meninggal dunia di Hospital Rompin pada pukul 3.30 pagi. Sementara itu, atas faktor cuaca, proses pengundian di 11 pusat mengundi di Parlimen Baram, Sarawak terpaksa digantung. Situasi berkenaan menyukarkan petugas sampai ke tempat bertugas sama ada melalui laluan udara, darat dan air. Tarikh baharu bagi pengundian melibatkan pusat undi berkenaan akan dimaklumkan setelah keadaan selamat untuk petugas dan pengundi sampai ke pusat pengundian. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani sudah menerima laporan berhubung 3 kes kematian pengundi disahkan meninggal dunia di pusat pengundian. 2 di Johor dan 1 di Kota Baru, di mana 3 kejadian yang agak menduka-citakan, di mana pengundi telah mengalami masalah kesihatan dan meninggal dunia semasa beratur untuk membuat pembuangan undi. Selain itu, pihaknya turut menerima insiden kekecohan terpencil yang berlaku di pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Ulu Yam Lama, Selangor. Di mana seorang pengundi, satu lelaki berusia 23 tahun, telah bertindak merampas botol dawat dan juga menolak peti undi sehingga jatuh. Dan daripada apa yang kita ketahui selepas ini, didapati suspek ini mempunyai rekod pesakit mental. Pengundi baharu terutama golongan muda mewarnai hari pengundian. Suasana di pusat mengundi sekitar Ampang menyaksikan kehadiran ramai anak muda turun untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Rata-rata mereka khususnya berumur bawah 21 tahun melahirkan rasa teruja apabila berkesempatan mengundi buat kali pertama. Mengundi ni sebenarnya wajib lah untuk semua orang. Sebab kita nak tahu siapa yang jadi pemimpin kita lah. Bukan untuk negara je, untuk ekonomi kita juga. Kalau kita pilih yang pemimpin yang betul, ekonomi kita pun okey. Of course, I'm excited for this voting. It's my first time voting. Very, very excited, and I hope there will be also a change towards the government. Responsibility, of course, is in our hands. Like one finger can change everything. Like one single vote matters a lot. Saya turun mengundi sebab
kena ada lah rasa tanggungjawab tu kat pasal apa, pasal majoriti zaman sekarang ni banyak pada orang muda. So orang muda ni yang boleh memilih siapa yang nak memimpin, sebab banyak sekarang diorang macam mana nak cakap, nak bezakan orang tua dengan orang muda ni lain. So pemikiran orang muda ni mungkin dia boleh fikir yang lain. Rasa nervous jugalah, tak tahu sebab first time mengundi kan. Kita pun nak pilih siapa kita punya Perdana Menteri kan. Lepas tu sekarang kalau kita tengok ekonomi pun makin merosot semua. So kalau boleh semua turun undi lah. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Berita Perdana. Proses pengundian melibatkan pengundi kesihatan awam berjalan lancar. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, sekurang-kurangnya 2 petugas kesihatan ditugaskan di setiap pusat pengundian kecuali di pusat-pusat kecil yang menempatkan 1 petugas. SOP fine, setiap pusat mengundi saya pergi, satu COVID positif terus masuk mengundi, lepas tu dia keluar. Yang kedua, seperti mana yang kita tengok, ramai lah, bukan semua tapi ramai pakai pelitup muka. So ini adalah petanda yang baik. Dan macam ni kat luar ni, dia tak ada risiko, dia tak tinggi sangat sebab kawasan terbuka. Cuma mungkin bila sampai ke kawasan sesak tu, kita minta dia orang pakai pelitup muka. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada malam ini dengan melihat terlebih dahulu paparan amaran yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Amaran angin kencang dan juga laut bergelora telah dikeluarkan di kawasan perairan Condor dan juga Reef North dan ianya berkuat kuasa mulai daripada hari ini sehingga ke 21 November nanti. Dan berikutan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga ke 3.5 meter. Ianya adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti yang berkaitan dengan aktiviti bubuk kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Bila kita beralih kepada paparan imej gempa radar bagi tinjauan cuaca yang terkini. Dapat diperhatikan keadaan hujan serta ribut petir sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan di hampir kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia dan dijangkakan keadaan hujan serta ribut petir ini mampu untuk berlarutan sekurang-kurangnya sehingga ke tengah malam nanti. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan hujan serta ribut petir dilihat hanya sedang berlaku di bahagian barat negeri Sarawak yang dijangkakan boleh beransur reda dalam tempoh masa 2 hingga ke 3 jam sahaja lagi. Bagi ramalan cuaca pada besok pagi pula, hujan serta ribut petir dilihat masih lagi berpotensi untuk berlaku, terutamanya melibatkan negeri-negeri di pantai barat semenanjung Malaysia. Daripada negeri Perlis sehinggalah ke negeri Johor, termasuklah di pedalaman negeri Pahang. Dan keadaan hujan serta ribut petir ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke sekurang-kurangnya sehingga ke lewat pagi. Manakala alhamdulillah dijangkakan keadaan tiada hujan untuk negeri Sabah dan Sarawak pada esok pagi. Baiklah, sekian dahulu laporan cuaca untuk malam ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian dahulu daripada saya, Khairatun-Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum.
bertemu kembali. Peranan media tempatan dalam melaporkan berita secara komprehensif, adil dan terbuka sepanjang PRU ke-15 membuktikan amalan demokrasi negara terus subur. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, berdasarkan laporan yang diterimanya, semua agensi media kerajaan dan swasta telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara berkesan. Selain itu, kerjasama baik yang diberikan oleh semua pihak termasuk parti politik yang bertanding membantu memudahkan sebarang bentuk pelaporan dibuat. Dulunya, setiap parti berpeluang muncul di kaca-kaca TV aliran perdana untuk menyatakan apakah tawaran mereka kepada rakyat menjelang pilihan raya. Dan pada saya anggapkan itu satu perkembangan yang baik di mana saluran-saluran resmi dan tidak resmi dan juga media baru dapat membantu memperkukuhkan amalan demokrasi dalam negara kita. Pendigitalan menjadi pemangkin utama dalam memudahkan pemulihan dan pertumbuhan mampan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata, pendigitalan tanpa perhatian seperti keterangkuman mungkin tidak mencukupi dalam menyediakan daya tarikan yang diperlukan untuk PMKS berkembang, matang dan meningkatkan rantaian nilai. Sebagai wakil khas Perdana Menteri pada sidang kemuncak APEC ke-29, Tan Sri Muhammad Zuki berkata pada peringkat awal, literasi digital dan keupayaan PMKS perlu dimajukan. Bagi tujuan itu, kerajaan perlu bekerjasama dengan wakil sektor swasta seperti daripada Majlis Penasihat Perniagaan APEC untuk mengenal pasti jurang dalam kemahiran digital PMKS dan berusaha ke arah penyelesaian pragmatik yang sesuai bagi menangani kekurangan ini. Semalam, Tan Sri Muhammad Zuki bersama para delegasi pemimpin yang lain telah berangkat menghadap Raja Thailand, Raja Maha Vajiralongkorn dan Permaisuri Sutida. Turut sama berangkat Puteri Siri Vanavari Nariratan. Sidang kemuncak APEC ke-29 melabuhkan tirainya hari ini dengan tumpuan untuk meningkatkan dagangan dan pelaburan dalam suasana pasca pandemik. Paparan itu menutup berita perdana edisi Sabtu 19 November 2022. Ya, teruskan kesetiaan anda bersama TV1, saluran berita RTM dan aplikasi RTM Klik untuk perkembangan terkini keputusan PRU ke-15. Pastinya, Farah. Yang sahih di RTM. #MyPRU15. Assalamualaikum. Salam keluarga.